Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati para ibu, bapa dan penjaga. Kepada murid-murid SK Haji Husin, hari ini kita akan mendengar taklimat berkaitan pengoperasian semula sekolah. Pembukaan semula sekolah adalah secara berperingkat mengikut fasa Pelan Pemulihan Negara mulai 3 Oktober 2021. Pembukaan semula sekolah adalah mengikut fasa Pelan Pemulihan Negara. Kehadiran murid ditetapkan pada kadar 50% daripada enrolment mengikut penggiliran minggu, namun ada beberapa kelas yang akan hadir 100% tanpa penggiliran. Penambahbaikan SOP sedia ada. Contoh pengiraan enrolment murid di dalam kelas, umpamanya di dalam kelas ada 36 orang murid, ia akan dibahagikan kepada dua kumpulan, iaitu kumpulan A dan juga kumpulan B. Okey. Kehadiran minggu pertama, kumpulan A akan hadir secara bersemuka, manakala kumpulan B akan mengikuti kelas secara PDPR. Minggu kedua, kumpulan B pula akan bersemuka bersama guru, kumpulan A akan ikuti kelas secara PDPR. Begitulah ke minggu-minggu seterusnya. Okey, untuk SK Haji Husin, murid yang hadir tanpa penggiliran ialah hanya murid prasekolah sahaja. Baik, penerangan berkaitan dengan fasa. Untuk fasa 1, sekolah rendah, semua murid ikuti kelas secara PDPR. Bagi fasa kedua pula, sama juga seperti fasa 1, semua murid masih mengikuti kelas secara PDPR. Okey, apabila kita masuk saja ke fasa 3, dalam tempoh 2 minggu selepas diumumkan fasa 3, murid prasekolah akan hadir ke sekolah tanpa penggiliran. Manakala murid lain tahun 1 sampai tahun 6 masih lagi ikuti kelas secara PDPR. Okey, apabila diumumkan fasa 4, dalam tempoh 2 minggu, pihak sekolah akan membuat persediaan pembukaan semula sesi persekolahan. Okey, selepas 2 minggu tersebut, murid tahap 1 akan hadir ke sekolah secara bergilir. Okey. Selepas 2 minggu murid tahap 1 berada di sekolah, murid tahap 2 pula akan hadir ke sekolah secara bergilir. Jadi, nama kumpulan dan jadual akan diberikan oleh guru dalam grup-grup WhatsApp kelas. Perubahan fasa. Jika sesebuah negeri beralih ke fasa seterusnya, pengoperasian sekolah ataupun institusi pendidikan KPM mengikut ketetapan fasa baharu akan dilaksanakan selepas 2 minggu daripada tarikh peralihan ke fasa tersebut. Pelanjutan sesi persekolahan tahun 2021. Okey, kita sekarang berada di bulan Oktober dan kita akan teruskan sesi persekolahan dalam bulan November dan juga Disember tahun 2021, dan kita akan bercuti akhir tahun selama 3 minggu pada 10 Disember hingga 31 Disember, dan sekolah akan dibuka semula pada bulan Januari tahun 2022. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak tuan-tuan dan puan-puan yang berada di kelas prasekolah sehingga tahun 6 tahun 2021 masih berada di kelas yang sama pada bulan Januari tahun 2022. Contohnya, murid prasekolah masih berada di kelas prasekolah pada bulan Januari sehingga bulan Februari, 2 bulan. Begitu juga kelas tahun 1 sehingga tahun 6. Okey, murid akan mula bergerak ke kelas seterusnya pada bulan Mac. Begitu juga dengan murid tahun 6, 2021, mereka pada bulan Januari masih lagi berada di kelas tahun 6 dan mereka akan bergerak ke tingkatan 1 pada bulan Mac 2022. Kehadiran murid ke sekolah. Kehadiran dihadkan kepada 50% daripada enrolment kelas.
Kehadiran ke kelas adalah secara penggiliran mengikut minggu. Guru-guru akan sediakan jadual penggiliran kepada murid-murid nanti. Penambahbaikan SOP yang sedia ada, yang mana pemakaian pelitup muka adalah diwajibkan. Murid bergejala tidak dibenarkan ke sekolah sekiranya anak tuan-tuan mengalami demam, batuk atau sesama. Okey, murid-murid perlu direhatkan di rumah. Memastikan pengudaraan yang baik dalam kelas. Membuat ujian kendiri COVID-19 sekiranya murid bergejala di sekolah. Okey, ujian ini akan dijalankan sekiranya murid ini bergejala di sekolah sahaja. Ya. Okey, kelonggaran peraturan. Murid dibenarkan memakai pakaian yang sesuai, kemas dan sopan sekiranya seragam sekolah yang sedia ada sudah tidak muat lagi untuk dipakai. Ketidakhadiran murid perlulah ada pengesahan daripada ibu bapa, yang mana ibu bapa perlu menghantar surat sekiranya tidak membenarkan anak-anak mereka hadir ke sekolah. Pengawalan dan penyuraian murid, yang mana SK Hanjusin memilih dua model, iaitu model yang kedua, laluan murid secara terarah dan sahla, yang mana murid akan hadir melalui pintu utama. Selepas membuat pengesanan suhu, akan bergerak ke kelas mengikut laluan yang telah ditetapkan. Laluan masuk berwarna hijau dan laluan keluar berwarna merah. Okey, model yang kedua ialah model yang keempat, yang mana penyuraian murid secara berperingkat. Yang ni ialah waktu pulang, yang mana guru bertugas akan melepaskan murid mengikut kelas-kelas. Keselamatan dan kesihatan murid, guru dan warga sekolah. Okey, yang pertama, pelitup muka perlu dipakai pada setiap masa. Pelitup muka berganda adalah digalakkan. Jadi semua murid diwajibkan memakai pelitup muka semasa hadir ke sekolah. Yang kedua, penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter pada setiap masa. Oleh itu, pihak sekolah meletakkan kerusi meja murid mengikut penjarakan. Jadi murid tidak dibenarkan berkumpul di dalam kelas. Yang seterusnya, mencuci tangan dengan air dan sabun. Okey, murid digalakkan kerap mencuci tangan dengan air dan sabun. Pensanitasi tangan boleh digunakan jika tiada air dan sabun. Okey, saringan kesihatan dilaksanakan setiap hari di pintu masuk utama. Yang ni, guru-guru bertugas akan menunggu kehadiran murid dan membuat pengesanan suhu. Sekiranya murid mengalami suhu 37.5 darjah Celsius dan bergejala, murid berkenaan tidak dibenarkan masuk. Jadi, para waris perlu membawa pulang murid yang suhu 37.5 darjah Celsius ke atas. Ujian kendiri COVID-19, ujian ini akan dilaksanakan hanya kepada murid yang bergejala di sekolah sahaja. Okey, tindakan susulan selepas ujian kendiri dilaksanakan. Sekiranya keputusan positif, pihak sekolah perlu menempatkan murid di dalam bilik isolasi, memaklumkan kepada PKD tindakan selanjutnya selepas mendapat nasihat daripada PKD. Pihak sekolah akan memaklumkan kepada ibu bapa dan penjaga, dan ibu bapa penjaga pula perlulah menghantar anak yang positif COVID-19 ke fasiliti kesihatan berhampiran bagi penilaian kesihatan. Okey. Murid yang telah tamat tempoh kuarantin dan disahkan bebas daripada jangkitan COVID-19 boleh hadir ke sekolah seperti biasa. Okey, sekiranya keputusan negatif, pihak sekolah hanya perlu memaklumkan kepada ibu, bapa dan penjaga untuk menjemput anak pulang ke rumah. Pengoperasian kantin. Semua pekerja kantin perlu mendapat vaksin yang lengkap, mematuhi SOP yang dikeluarkan oleh MKN dari semasa ke semasa. Murid hanya boleh makan dan minum di dalam bilik PDP sahaja sewaktu rehat di bawah seliaan guru. Murid yang berada di kelas yang menggunakan penyaman udara perlu makan di ruang terbuka juga di bawah seliaan guru.
Baik, seterusnya kita lihat manual pengoperasian pengajaran dan pembelajaran secara penggiliran. Okey, pengoperasian kehadiran murid adalah secara penggiliran, yang mana 50% kita akan bahagikan kepada kumpulan A dan 50% lagi kepada kumpulan B. Okey, kita lihat kaedah pembahagian murid di dalam kelas. Contohnya di SK Haji Husin tahun 5 Maret mempunyai 42 orang murid. Jadi kita akan bahagikan kepada dua kumpulan, iaitu 21 murid untuk kumpulan A dan 21 lagi untuk kumpulan B. Okey, cara kehadirannya pada minggu pertama, kumpulan A akan hadir ke sekolah secara bersemuka. Kumpulan B akan berada di rumah ikuti kelas secara PDPR. Untuk minggu kedua, kumpulan A akan ikuti kelas secara PDPR, kumpulan B pula akan hadir ke sekolah secara bersemuka. Okey, kita lihat pula 5 mushtari. Okey, 5 mushtari ada 20 orang murid sahaja. Walaupun 20 orang, kita akan bahagi juga kepada dua kumpulan, iaitu 10 untuk kumpulan A, 10 untuk kumpulan B. Kaedah kehadiran sama, kumpulan ikut minggu. Jadi kaedah pembahagian kelas ini mengikut enrolment di dalam kelas. Walaupun kelas itu sedikit, kita tetap bahagi kepada dua kumpulan. Okey, cara pembahagian nanti guru kelas akan masukkan di dalam grup-grup kelas bilangan murid yang berada di kumpulan A dan juga kumpulan B. Minta para waris dapat cakna berkaitan dengan info-info yang akan pihak sekolah salurkan di dalam grup-grup WhatsApp kelas. Harap maklum. Okey, kita lihat tanggungjawab murid. Murid perlu hadir ke sekolah secara bergilir mengikut minggu yang telah diberikan oleh guru di dalam jadual yang bakal diedarkan nanti, dan mendapatkan bahan tugasan dan penjelasan daripada guru. Khususnya merancang masa belajar untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru. Murid perlu menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru sewaktu PDPR dan membuat persediaan untuk sesi PDP di sekolah pada minggu berikutnya. Okey, khususnya tanggungjawab ibu bapa dan juga penjaga. Ibu bapa perlu memastikan anak-anak jagaan masing-masing hadir ke sekolah mengikut jadual penggiliran yang disediakan oleh pihak sekolah. Pastikan kalau kata anak anda hadir minggu pertama, hantar minggu pertama sahaja. Jangan hantar minggu kedua. Nanti dia akan jadi kelang kabut. Okey, khususnya memastikan anak melaksanakan aktiviti ataupun tugasan PDPR secara sendiri yang disediakan oleh guru dan membantu anak-anak mendapatkan maklumat berkaitan dengan sesi PDPR. Pihak penjaga juga perlu berkomunikasi dengan guru dari semasa ke semasa untuk mendapatkan maklumat berkaitan pembelajaran anak-anak. Pihak ibu bapa juga perlu menyokong pembelajaran anak-anak dengan memberi bimbingan dan juga motivasi. Khususnya memberi kerjasama yang berterusan terhadap pembelajaran anak-anak kepada pihak sekolah. Diharap taklimat ini dapat memberi pencerahan kepada para waris berkaitan dengan sesi pembukaan semula sekolah pada kali ini. Sekiranya ada lagi para waris yang kurang jelas berkaitan dengan sesi pembukaan semula sekolah, bolehlah berhubung dengan pihak sekolah untuk mendapat maklumat yang lebih lengkap. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.